Okay guys, selamat malam. Malam ni video kita kat kedai makan. Jadi mungkin agak pemandangan tu tak begitu menyenangkan. Tapi aku nak cerita hari ni tentang warga asing. Sebenarnya warga asing ni ada satu perkara yang bagus yang dibuat oleh pemerintah negeri lah ya. Tapi ada perkara juga yang kita nak bertanya kepada pemerintah pusat macam tu. So hari ni kita dihidangkan dengan berita tentang pekerja asing. Tajuk dia pekerja asing di kawasan perumahan perlu pindah hujung tahun depan. Itu kata Masri Razali, okey, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban MBS ni ya, berkata arahan itu dikeluarkan oleh kerajaan negeri berikutan banyak aduan diterima daripada penduduk berkaitan kacau ganggu yang dilakukan oleh pekerja asing. Okey. Perkara ni dah banyak dibincangkan, dah banyak didedahkan, dah banyak diterjah, dan bukti-bukti menunjukkan bahawa warga asing hari ini dia sudah tidak terkawal, dan dia disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama ialah kebanjiran warga asing yang tidak bekerja. Ada di kalangan mereka ni masuk kemari, dibawa ejen, kemudian ditipu ejen. Mereka tidak mendapat pekerjaan. Dan di situ dia dilepaskan dan juga tidak diaturkan. Dan mereka pergi kepada rakan senegara dan kemudian mereka membuat kerja apa sahaja tanpa mendapat permit ataupun dokumen pekerjaan yang sah. Lebih mudah disebut kosong lah atau parti. Yang kedua, mereka yang tinggal lebih masa. Mereka ni memang bekerja, tapi apabila tamat tempoh pekerjaan mereka tak pulang ke negara asal. Juga mereka ini akhirnya bekerja dari pelbagai sektor dan tidak ada dokumen pekerjaan yang sah. Yang ketiga, of course parti. Mereka datang kemari menggunakan perjalanan untuk melancong, tapi sampai di sini mereka bekerja. Jadi ketiga atau empat faktor ini menyumbang kepada lambakan pekerja asing yang tidak mempunyai dokumen yang kita boleh describe atau kelaskan sebagai parti pendatang asing tanpa izin. Mereka tidak mempunyai dokumen. Itu satu masalah yang kita dedahkan setiap hari, yang kita dedahkan sehingga kita menjadi mangsa kepada pihak berkuasa yang tak puas hati dengan pendedahan kita. Mereka menganggap kita sebagai musuh. Tapi dalam yang disebutkan oleh oleh Datuk Masri ni, Datuk Bandar Seremban ni lah, berkaitan dengan pekerja asing yang berdokumen tapi tinggal di dalam kawasan perumahan, yang mana dia menjadikan kawasan perumahan itu tidak selesa dan tidak aman. Kerana dia bukan kelompok yang neutral. Mereka ini sejenis kelompok yang tidak boleh assimilate dengan keadaan tempatan. Mereka datang, mereka tinggal di kawasan kejiranan yang bercampur, kemudian mereka bawa budaya kampung mereka, sampai ada kes-kes yang katanya potong kucing pun ada, banyak. Dan apa yang paling banyak berlaku ialah kacau ganggu melibatkan mabuk, kesesakan, dan mereka juga duduk serumah yang begitu ramai hingga mengganggu pemandangan dan mendatangkan kerisauan kepada penduduk taman, takut kalau ada jenayah atau apa berlaku. Sebenarnya memang betul undang-undang telah dibuat untuk sektor pekerjaan ini menyediakan tempat tinggal yang sempurna dan teratur, dan mereka tidak sebenarnya melambak di kawasan perumahan. Kita ambil contoh Top Glove di Meru. Top Glove di Meru sehingga menjadi isu antarabangsa apabila waktu tak silap aku PKP dulu. Sebelum PKP pun dah berkecoh rasanya, dan PKP menjadi lebih besar.
yang mana uh, hinggakan syarikat ataupun negara Amerika tidak membenarkan mereka mengeksport apa ini produk mereka ke negara Uncle Sam tu lah. Ya. So kalau salah betulkan aku. Jadi akibat daripada itu Top Glove mengambil tindakan drastik untuk menyediakan penempatan untuk pekerja mereka. Dan kalau kawan-kawan datang ke Meru hari ini nampak nak menghala ke Top Glove tu, nak jalan Kubu Cina, daripada Meru nak menghala ke Kubu Cina, diorang ni adalah shortcut lah dan juga jalan masuk ke Top Glove. Kita akan nampak satu bangunan apartment yang dibuat sendiri oleh Top Glove untuk meletak atau kediaman warga asing yang bekerja di kilang mereka. So ini adalah sebenarnya cara yang betul di mana mereka meletakkan kumpulan pekerja di tempat yang betul, bukan meletakkan pekerja dalam kejiranan tempat orang awam atau orang tempatan negara kita sehingga orang lagi takut. Sebenarnya kita bukan apa nak cakap ya, bukan mau bermusuh atau kita mau menzalimi orang-orang asing, tidak. Tetapi apabila mereka terlalu ramai, orang di kawasan tidak selesa dan aktiviti harian jadi terbantut. Ada petang-petang orang nak jogging, petang-petang orang nak riadah, taman penuh dengan warga asing. Dan ini mendatangkan ketakutan. Selain daripada kekotoran, sampah dan sebagainya. Jadi aku tidak berkata ya, tapi aku mengambil pendekatan positif dan aku berharap apa yang disebut oleh Datuk Bandar Majlis Perkebandaran Seremban, aku tak faham apa ni, Datuk Bandar ke, Datuk Bandar Seremban ke apa ni, okay, dilaksanakanlah ya. Datuk Bandar MBS, Datuk Masri Razali. Aku harap perkara ini dilaksanakan dan menjadi contoh kepada kawasan-kawasan perbandaran yang lain supaya boleh mengaturkan pekerja. Itu baru satu hal. Tetapi berkaitan dengan warga asing, sebagai contoh, baru-baru ni kecoh di nilai 3. Dan di atas kekecohan yang berlaku berbagai-bagai operasi, berbagai serbuan dibuat. Jadi mengumumkan jumlah tahanan yang beribu, tangkapan yang dibuat. Tetapi hari ini sudah tidak ada bunyi dan keadaan kembali normal di mana warga asing Pakistan terus berleluasa di situ. Ini yang selalu kita sebutkan sebagai tindakan yang tak habis ataupun ini tindakan kurang matang, yang mana kita hanya melepas batuk di tangga, datang buat berita balik. Jadi benda tak selesai. Tindakan ini menyebabkan masyarakat jadi marah. Seterusnya PMX dilihat sebagai ketua negara yang lemah. Dalam keadaan sekarang ekonomi yang bergolak, keadaan peperangan di beberapa negara di dunia, rakyat tertekan, jadi orang akan meletakkan kesalahan kepada Perdana Menteri. Ramai yang backup PMX kata bukan hal dia, bukan tugas dia. Tidak begitu. Masalah yang berlaku sekarang ini ialah semua perkara ini tidak mendapat satu guideline yang betul. Di mana menempatkan warga asing. Di mana tindakan ke atas warga asing yang tinggal lebih masa. Di mana prosedur kerajaan untuk menghantar pulang warga-warga asing yang hari ini dilihat melanggar undang-undang ataupun akta immigration. Jadi ini adalah usaha yang sepatutnya kerajaan buat, menekan agensi-agensi supaya melaksanakan tugas dan tanggungjawab dan bukan menzalimi orang macam aku. Okey, apabila orang marah, orang maki, jadi menutup cerita, bawa orang yang maki hamun dia ke mahkamah dengan alasan mereka memalukan jabatan. Tetapi tindakan yang gagal dibuat oleh jabatan tidak merasa malu pula bila rakyat maki dan hamun macam mana. Ini yang kita selalu sebut, yang kita selalu bising, kita selalu minta supaya kerajaan ambil tindakan yang begitu drastik supaya benda ini selesai.
Mereka hanya datang dan buat tindakan separuh masak, kemudian menjadi hero di dada-dada akhbar di sosial media dan minta rakyat puji tindakan mereka. Tapi benda tak selesai. Benda tak selesai. Okay. So, kita nak cakap macam mana? Di Kuala Lumpur, yang kita lihat hari ini, sudah mula begitu ramai orang mula masuk setelah COVID-19 berlalu sudah beberapa tahun, keadaan kembali pulih di Kota Raya. Nampak aktiviti beriadah, orang keluar, shopping dan sebagainya, nampak begitu bagus. Tapi apabila kita ke sana, cuba lihat di sekelilingnya. Peniaga semuanya adalah warga asing. Pergi ke Bukit Bintang, penuh dengan peniaga Arab. Pergi masuk Jalan Alor, tak tahulah, mungkin peniaga Cina lah menggunakan khidmat. Ramai di antaranya ialah orang Vietnam dan juga orang Cina sendiri. Di Cokit, Kampung Baru, Indonesia. Jadi keseluruhan kawasan Kuala Lumpur, perniagaan dimonopoli oleh orang asing. Jadi kita dah banyak kali menyebut dan membuat terjahan hingga membahayakan nyawa kita sendiri, menyebabkan kita sendiri tidak dikenakan tindakan undang-undang untuk memberikan kerajaan bantuan directly dari rakyat. Jadi itu dulu daripada aku. Minggu depan esoklah sebenarnya kita akan mula bercakap soal politik. Jadi kawan-kawan jangan timing jangan panas, hot. Okay? Kita sembang sebab ada perkara-perkara yang kita nak tegur di dua belah pihak. So malam ni video aku nak ambil mood, nak dapatkan dia punya tone dan sebagainya. InsyaAllah minggu depan kita akan perbaiki. Kita nak cakap soal politik dalam negara. Itu dulu daripada aku. Bye-bye. Assalamualaikum.